Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Hari ini saya melihat satu ilustrasi yang berstruktur piramid dengan tajuk Penderhaka Raja-Raja Melayu dan label Awas Wahabi telah disebarkan di Facebook. Saya tak tahu dekat TikTok, dekat Instagram dan Twitter ada ataupun tak ada, saya tak tahu. Kalau tak ada, baguslah. Kalau ada tu, kita ingat ini adalah video reaction yang sama. Dalam ilustrasi itu juga diletakkan description kerana mempertikaikan fatwa mufti-mufti lantikan duli-duli yang maha mulia. Gambar Dr. Mazhar pada bahagian paling atas, kemudian diikuti oleh Dr. Rozami Ramli dan Ustaz Saman Ali. Selepas itu, ada gambar saya, ada gambar Ustaz Nur Derus, ada nama saya, ada nama Ustaz Nur Derus, dan paling bawah sekali dalam piramid berkenaan ialah Dr. Kamilin, Kapten Hafiz dan sahabat saya Abdul Hadi. Post berkenaan telah dipublish oleh satu fake account bernama Lion of Allah. Mungkin dia nak pergi kata dia ni adalah Asarullah. Satu orang pengecut yang bertopengkan agama untuk melakukan perkara yang terang-terang maksiat. Dia tulis dekat situ, piramid Wahabi Melayu yang menderhaka kepada Raja-Raja Melayu. Dia kata lagi kat situ, ingatkan ada piramid makanan saja. Piramid Wahabi pun ada. Inilah silsilah diorang. Atas mazhar memang tak ada siapa-siapa. Sebab mazhar tu terus ikut Nabi. Lepas Nabi, mazhar baru dia ke bawah. Ini satu tuduhan yang berat serta usaha defamation yang tidak berasas. Kami adalah orang yang sentiasa taat kepada pemerintah. Bahkan ketaatan kepada pemerintah dianggap sebagai salah satu daripada urusan-urusan pegangan asas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka tiada isu nama-nama yang disebutkan itu adalah penderhaka kepada Raja-Raja Melayu. Memang tak betul. Memang pembohong orang yang mendakwa itu. Melainkan orang yang melabel itu telah mempunyai hati yang kotor dan busuk lalu cuba untuk menjatuhkan orang dengan apa jua cara. Sekalipun dengan cara yang bercanggah dengan agama, dengan cara yang paling busuk dan keji. Saya tak tahu isu apa yang menyebabkan si pembohong ini sangat tak puas hati. Tetapi apa yang jelas, dia seolah-olah menyatakan bahawa setiap orang dalam piramid ini sentiasa mengikuti Dr. Mazhar dan Dr. Mazhar akan terus ikut Nabi. Ini adalah satu kata-kata yang terang-terang salah. Anda boleh ikuti beberapa isu bahawa saya berbeza pendapat dengan semua orang yang ada di dalam ilustrasi berkenaan. Bahkan tidak pernah sekalipun, walaupun sekali, saya merujuk mana-mana orang di dalam gambar berkenaan sebelum buat sebarang video reaction. Ketika buat video reaction, kita akan menilai apa yang disebutkan itu melalui kitab para ulama kita. Sehingga saya sebutkan nama-nama kitab dan muka suratnya. Kerana begitu penting mempelajari ilmu dengan panduan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi disebabkan hati yang kotor, hasad yang dengki serta mahu membohong, maka mangkuk-mangkuk ni dia pergi tutup segala penjelasan dan dibawalah satu kenyataan seolah-olah kami tak merujuk para ulama sebelum menyampaikan apa-apa pandangan, hanya merujuk Dr. Mazhar saja, seolah-olah dialah dewa yang disanjung. Apa diingat konsep kami ni seperti konsep sebahagian ahli tarikat yang mengambil ilmu daripada Tok Guru dengan dakwaan Tok Guru ambil terus daripada Nabi SAW dengan jalan rohani. Selak tirai saja boleh tanya Nabi terus. Itu bukan jalan yang kami ikuti. Itu jalan kaki-kaki kelentong yang ramai orang tertipu. Boleh jadi Asadullah ni ataupun Lion of Allah ini pun tertipu juga. Disalut agama untuk kepentingan peribadi. Saya adalah orang yang selalu mendengar video-video Dr. Mazhar sejak dekat Al-Azhar lagi. Saya juga telah mula membaca penulisan Kapten Hafiz Firdaus Abdullah sejak daripada Al-Azhar lagi. Bahkan saya telah cetak buku Kapten Hafiz Firdaus, 2 buku yang paling laris dalam pasaran, buku 90 pelajaran tentang bid'ah dan juga zikir selepas solat. Anda boleh tengok penulisan ini, anda boleh baca tentang penulisan ini. Adakah dia merujuk Dr. Mazhar ataupun dia merujuk ulama-ulama sebelum ini. Lepas saya balik daripada Mesir, saya banyak mendengar kuliah online dan berurusan dengan Dr. Rozami Ramli sebagai seorang penulis dan penceramah yang berkualiti. Semua orang di dalam piramid berkenaan adalah tokoh-tokoh dalam bidang masing-masing yang sentiasa berusaha memandaikan umat dengan ilmu. Apabila mereka memberikan hujah, mengapa anda melabel mereka dengan penderhaka Raja-Raja Melayu?
ini adalah falasi, ini adalah straw man falasi. Apabila kami mempersoalkan kehalalan semula tarikat Naqsyabandiyah Aliyah Syekh Nazim Haqqani, mengapa tiba-tiba dibawakan isu derhaka pada Sultan? Nampak tak? Pelik bin ajaib. Sepatutnya awak jawab dengan fakta dan data, bukan memberikan satu kenyataan yang mengalihkan topik perbahasan kepada perkara lain. Ini yang disebut sebagai straw man. Jika mempersoalkan kehalalan semula tidak boleh dan dianggap sebagai derhaka, bagaimana dengan fatwa negeri Kedah yang menyatakan bahawa tarikat Naqsyabandiyah Aliyah Syekh Nazim Haqqani kekal diharamkan di negeri berkenaan? Sebagai seorang ahli akademik yang mempunyai murid daripada negeri Kedah, ada murid daripada negeri Sembilan, bagaimana anda merungkaikan jawapan? Adakah cukup sekadar mengatakan bahawa ini adalah khilaf tanpa anda mengetahui tentang titik perselisihan, tanpa anda mengetahui tentang mahal niza? Sedangkan sebagai seorang ahli akademik, anda telah dilatih di pelbagai peringkat pengajian untuk mengenal pasti punca masalah sebelum mencari jalan penyelesaian. Sekiranya punca itu tidak diketahui, maka ia perlu digali dengan lebih mendalam kerana anda adalah ahli akademik. Pada tahun 2000, Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam kali ke-48 pada 3 April tahun 2000 telah bersepakat untuk melarang pengamalan tarikat Naqsyabandiyah Aliyah Syekh Nazim Haqqani kerana bertentangan dengan fahaman akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dan menyeleweng daripada ajaran Islam. Tetapi selepas Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa MKI kali ke-117 tahun 2020, ia memberi kebenaran semula untuk diamalkan. Ini adalah isu besar. Pada tahun 2000 ia dikatakan bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah. Adakah pada tahun 2020 ia sudah tak bertentangan? Apakah kajian terdahulu daripada pihak JAKIM yang telah menghabiskan ratusan ribu ringgit wang rakyat itu adalah kajian yang salah? Atau adakah penganut Naqsyabandiyah Aliyah ini semuanya telah bertaubat setelah kematian pengasasnya sehingga wajah tarikat Naqsyabandiyah itu telah berubah secara total? Atau ada sesuatu perkara yang berlaku di sebaliknya? Dalam pelbagai bukti video dan bertulis, banyak kefahaman yang menyeleweng yang dibawa oleh Syekh Nazim Haqqani sebagai tokoh utama tarikat ini, sehingga kan Mufti Negeri Sembilan yang sebelum ini mengeluarkan fatwa yang cukup berat terhadap tarikat Naqsyabandiyah Aliyah. Apa masalahnya? Kita nak tahu. Tolong maklumkan kami. Kami ingin tahu. Itu sahaja. Kerana dalam kalangan orang-orang yang anda lihat dalam piramid itu, sebahagian mereka adalah ahli jawatan kuasa fatwa. Dr. Maza, Dr. Rozaimi, Dr. Kamilin, itu semua ahli jawatan kuasa fatwa. Mereka berhak mendapatkan penjelasan. Setelah mendapat penjelasan, maka setiap orang berhak memilih pendapat dan fatwa di negeri masing-masing. Kerana gambaran telah diberikan, lalu ahli majlis fatwa menilai berdasarkan gambaran itu. Barulah senang ahli akademik yang mendapat gambaran nak cerita kepada anak murid dia yang duduk negeri Sembilan dan duduk negeri Kedah berkaitan tentang perselisihan itu. Kenapa ini adalah satu khilaf dan kenapa kita perlu bertoleransi terhadap khilaf ini. Tidak boleh dibawa-bawa topik perbincangan ini kepada topik yang lain. Jangan buat straw man fallacy. Kalau nak buat straw man fallacy, saya pun pandai buat. Setelah perbincangan kita ini yang panjang ni, saya mau nak tanya anda, adakah rakyat negeri Selangor yang merokok, ustaz-ustaz yang merokok, mereka ini telah derhaka kepada Sultan? Kerana di negeri Selangor telah memfatwakan dan mewartakan pengharaman merokok di negeri ini sejak tahun 1995. Sudah 26 tahun. Tapi yang saya tengok, sangat ramai orang hisap rokok di negeri ini. Polis pun hisap rokok, doktor hisap rokok, peniaga makanan pun hisap rokok, semua hisap rokok. Sedangkan endorsement tu by Sultan Selangor, bukan orang biasa-biasa. Guna? Masih nak guna straw man fallacy lagi? Kalau guna straw man fallacy, hang rendam masuk dalam tu saja. Ayolah, kita menjayakan projek memandaikan umat dengan ilmu dengan keikhlasan yang sempurna. Jika saya salah, nyatakan kesalahan saya kerana kita sama-sama nak memperbaiki diri. Tapi jangan buat defamation yang akhirnya akan memakan diri di dunia dan di hari akhirat. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang yang juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.